Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Ramli dengan nombor ID pelajar 2021102383. Assalamualaikum, nama saya Nora Amirah binti Hafiz. Okey, sekarang saya akan memberikan serba sedikit pengenalan kepada topik yang akan dibincangkan hari ini, iaitu seni kaedah berfikir, logik dan pemecahan. Okey, sekarang seni kaedah berfikir tertakluk kepada proses dalam membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan eksperimen dengan otak manusia. Hal ini kerana otak manusia akan bergerak semasa berfikir bagi memahami rancangan luayan diterima melalui telinga. Tidak kira melalui mata, hidung, telinga dan kasih. Kemudian maklumat ini akan membentuk konsep, membuat tafsiran dan akhirnya akan bertindak balas berdasarkan pengalaman yang telah sedia di dalam ingatan manusia. Kemudian, setelah otak memproses dengan ilmu yang telah diperolehi, maka logik dan pemecahan turut memberi peranan. Hal ini kerana mereka bertindak balas di antara satu sama lain untuk menghasilkan satu kondisi yang bermanfaat untuk digunakan oleh umat sejagat manusia. Oleh itu, amalan penting sekali kita sebagai manusia dan hamba Allah SWT untuk mengetahui dan meneroka ilmunya dengan menggunakan kaedah dan sumber yang betul. Hal ini yang sedemikian kerana pemikiran kita cara untuk mencari kefahaman, penelitian dan kesahihan yang betul. Selain itu, ia juga merupakan tuntutan oleh Allah SWT agar ilmu dan fikiran manusia dapat diintegrasi dengan keimanan terhadapnya, agar orang yang berilmu seperti para cendekiawan, ahli sains, ahli sarjana, ahli ulama untuk menambah baik alam sekitar dan masyarakat sekeliling. Menjelaskan untuk pemecahan dan logik. Dalam etimologi, logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu logos yang bermaksud pemikiran dan pernyataan dan pengucapan. Dalam etimologi pula, ilmu atau pengetahuan tentang berfikir, berhujah, membuktikan sesuatu dengan sihat dan berkemampuan berhujah dengan meyakinkan. Ini adalah definisi logik. Okey, dalam kepentingan ilmu logik membuatkan seseorang membuat keputusan tanpa berfikir lama. Seseorang yang telah menggunakan metodologi yang betul dan menggunakan akal fikirannya dalam berfikir secara logik boleh membuat keputusan dengan segera. Dan ia juga tidak perlu dipengaruhi oleh sesiapa pun. Contohnya, apabila seseorang ingin membeli sesuatu, dia akan memilih sesuatu yang telah dia mengetahui dan juga dia telah yakin dengan keputusannya. Dia juga tahu akan kemungkinan yang akan berlaku jika dia membeli ataupun menggunakan barang tersebut. Itu adalah satu kepentingan ilmu logik yang membuatkan seseorang itu membuat keputusan dengan segera. Jika seseorang yang susah untuk membuat keputusan atau perlu bertanyakan orang lain, itu adalah orang yang tidak menggunakan metode yang betul dalam berfikiran logik. Kepentingan kedua adalah melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal. Jika seseorang itu berfikiran logik, mereka akan melatih dan mendidik mengembangkan potensi akal mereka dalam memberi idea ataupun untuk membuat keputusan. Contohnya, jika ada sesuatu yang berlaku kepada syarikat mereka ataupun dalam kehidupan mereka yang situasi yang tidak dijangka, mereka pasti akan merancangkan sesuatu untuk mengelakkan perkara tersebut berlanjutan. Jika mereka mempunyai masalah, mereka pasti akan mendapatkan beberapa jalan penyelesaian kerana potensi akal mereka boleh membuat
keputusan dan mengetahui apa yang akan berlaku jika dia memilih keputusan tersebut. Kepentingan seterusnya adalah menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Jika kita menerapkan akal fikiran kita dengan ilmu logik, ianya boleh menajamkan akal fikiran kita untuk berfikir lebih jauh dan berfikir di luar kotak. Pada zaman ini, berfikiran matang dan berfikiran jauh adalah amat penting dalam kehidupan seharian. Dan juga membina kebenaran dalam fikiran adalah jika itu berfikiran tidak logik, mereka akan membuat sesuatu perkara yang tidak benar. Contohnya, mereka akan mengambil dadah ataupun mengambil sesuatu yang diharamkan. Oleh itu, kepentingan ilmu logik dan menerapkan fikiran kita ke arah ilmu logik adalah sangat penting untuk menjalani kehidupan kita. Sekarang saya akan membincangkan subtopik yang kedua, iaitu tentang falsafah ilmu. Okey, ilmu dari segi falsafah membawa erti kepada kajian yang dibuat secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang tersendiri. Ilmu juga memberi maksud jawapan kepada pertanyaan fikiran manusia itu sendiri dari segi tiga falsafah ilmu, iaitu yang pertama ontologi, iaitu teori wujud, yang kedua epistemologi, iaitu teori ilmu, dan yang terakhir aksiologi, teori nilai. Bermaksud ada tiga jenis falsafah ilmu. Dan erti kata lain, ontologi adalah apa, epistemologi adalah bagaimana, dan aksiologi adalah untuk apa. Why pengetahuan tersebut disusun. Ketiga-tiga jenis falsafah ini mempunyai hubungan yang amat rapat di antara satu sama lain, sehingga membawa kepada satu tahap di mana salah satu kata sepakat tidak akan dapat dicapai jika mereka gagal untuk mengenal pasti mana-mana falsafah tersebut. Hal ini kerana ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang di mana kita dapat membezakannya daripada ilmu yang lain. Sebagai contoh, untuk membuat kek, apakah bahan-bahan yang digunakan? Persoalan ini merupakan ontologi. Kemudian, bagaimanakah bahan-bahan tersebut digunakan? Persoalan ini merupakan epistemologi. Dan yang terakhir, bagaimanakah kek tersebut dihasilkan, untuk apa? Adakah untuk kebaikan manusia atau untuk memenuhi kehendak mahu keperluan manusia itu sendiri? Persoalan ini merupakan ilmu aksiologi. Oleh itu, saya telah mendapati bahawa kita seharusnya mempraktikkan ilmu dari segi falsafah dengan sewajarnya, dan juga mestilah diketahui dengan sebenar dan kesahihannya. Pemahaman secara mendalam terhadap ilmu akan buatkan diri kita lebih terbuka kepada kelemahan diri dan sedar akan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang klasifikasi ilmu. Pertama, definisi ilmu. Dalam etimologi dalam bahasa Arab, alima ya'lamu ilman. Ilmu adalah penghubung antara alima yang tahu sebagai subjek dan maklum yang diketahui sebagai objek. Seterusnya, dalam bahasa Inggeris, knowledge and science yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai tahu, pengetahuan dan kepandaian. Dalam epistemologi, ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua sumber, iaitu ilmu nakli dan ilmu akli, iaitu ilmu wahyu dan ilmu perolehan akal. Integrasi ilmu nakli dan akli, penjanaan ilmu baru Islam melalui proses panduan antara ilmu bersumberkan wahyu dan juga ilmu berasaskan akal. Ia terpisah akibat kefahaman sekularisme. Ilmu akli, ilmu perolehan akal, bermakna ilmu yang dicari dan diperoleh oleh kalangan manusia. Contohnya,
ilmu yang dicari dan diperolehi oleh manusia adalah matematik, sains dan geografi. Okey. Seterusnya, ilmu nakli bersifat benar secara mutlak. Untuk salah satu pengasas ilmu akli iaitu ilmu perolehan akal. Okey, contohnya Albert Einstein. Albert itu tokoh yang terkenal dalam bidang matematik. Beliau dikatakan salah satu pengasas formula-formula matematik dalam pembelajaran di sekolah. Jika seseorang itu seperti Albert Einstein, mereka pasti akan mendapat posisi atau jawatan yang tertinggi pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, dunia amatlah mementingkan ilmu akli untuk melakukan aktivitas harian. Contohnya, dalam berniaga, seseorang itu perlulah ilmu akli untuk menarik perhatian pelanggan ataupun tahu untuk menguruskan perniagaannya. Itu adalah contoh yang boleh saya memberikan dalam ilmu akli. Ilmu nakli bermakna ataupun bermaksud ilmu ketuhanan dan keimanan dan ketauhidan. Ilmu ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran holistik yang menggabungkan ilmu nakli dan akli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh dan ikutan dalam komunikasi, perniagaan, pentadbiran negara dan juga lain-lain berlandaskan wahyu. Contoh ilmu nakli adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Sesiapa yang mempelajari ilmu ini pasti mendapat ganjaran di akhirat. Dan juga sesiapa yang menerapkan ilmu nakli ini di dalam kehidupan mereka, contohnya melakukan sunnah setiap hari ataupun melakukan amar makruf nahi mungkar, pastinya mereka akan mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Sekarang saya akan membacakan subtopik keempat, iaitu hierarki ilmu. Ilmu telah melalui fasa-fasa yang tertentu sehingga audiens dapat menerima pengetahuan dari berbagai sumber yang telah divariasikan oleh golongan manusia itu yang tersendiri. Sebagai contoh, melalui hierarki ilmu. Okey, hierarki ilmu mempunyai 3 peringkat, iaitu ilmu wahyu, ilmu ilham atau ilmu intuisi dan ilmu empirical. Okey, so pada umumnya ilmu wahyu merupakan ilmu Islam yang paling tertinggi kerana ia bersumberkan direct daripada Allah SWT melalui Al-Quran dan hadis. Manakala ilmu ilham diberikan terus ke dalam fikiran manusia yang biasanya diberikan kepada oleh orang soleh, wali Allah SWT dan manusia yang bersih hati nuraninya. Yang terakhir, ilmu empirikal merupakan fakta-fakta yang diperolehi melalui akal, keupayaan percayaan manusia itu sendiri dan yang berkaitan dengan perkara zahir seperti sains, matematik, geografi dan sebagainya. Oleh itu, pada pandangan saya, kita sepatutnya tidak boleh berpandukan melalui satu sumber sahaja untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini kerana setiap ilmu saling berkait di antara satu sama lain dan ilmu Allah SWT itu sangat luas dan telah digalakkan olehnya untuk meneroka satu dunia bagi menyaksikan keagungan dan agar kita menjadi manusia yang sering bersyukur kepadanya. Seterusnya, logik dan penghujahan. Logik yang bermaksud cabang falsafah yang didefinisikan sebagai kajian prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Logik juga boleh dikatakan menelaah hujah-hujah bagi tujuan membezakan antara penaklukan yang baik dan buruk, kriteria normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah. Seseorang itu haruslah logik menilai atau mengaji sesuatu benda. Contohnya, kita menilai sesuatu barang haruslah dengan akal fikiran yang logik.
Jika kita menilai atau mengaji sesuatu benda bertentangan dengan logik, pastinya pelbagai rintangan, pelbagai sumber-sumber negatif ataupun pastinya kita akan mendapat informasi yang salah jika kita menggunakan akal fikiran yang bertentangan daripada logik. Sebagai manusia dan hamba Allah, perlu diasah dengan cara yang betul dalam berfikir dan mengikut kesesuaian keadaan yang dialami. Jika kita menghadapi dalam masalah keuangan, kita haruslah berfikir dengan secara logik dan membuat keputusan untuk mencari jalan penyelesaian yang betul. Janganlah kita berfikiran dengan bertentangan secara logik, iaitu kita mengambil jalan mudah untuk mencari uang dalam kehidupan seharian. Seterusnya saya akan menerangkan deduktif. Dari sudut etimologi, deduktif berasal daripada bahasa Latin iaitu de yang bermaksud daripada dan ducere yang bermaksud memimpi ke arah, yang bermaksud memimpin sesuatu ke satu kesimpulan. Itu adalah maksud deduktif dalam bahasa Latin. Okay. Deduktif adalah penghujahan di mana kesimpulan wajib ditarik daripada premis. Kaedah ini boleh digunakan kepada seseorang yang mempunyai masalah yang membuatkan mereka tidak faham akan sesuatu teori. Ambil proses deduktif bermula daripada observe iaitu pemantauan, kedua pattern iaitu corak atau pola, dan seterusnya hipotesis awal dan seterusnya teori. Tips saya boleh membagi satu ayat iaitu dari pemantauan. Ayat pertama boleh dikategorikan dalam deduktif adalah semua S adalah P. Dalam corak atau pola, sesetengah S adalah P. Dari pemantauan dan corak, kita boleh melakukan hipotesis awal iaitu bukan S adalah P. Itu adalah hipotesis awal kita. Jadi kesimpulan dan juga boleh dikatakan teori, sesetengah S adalah bukan P. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang induktif. Induktif juga dikenali sebagai logik moden. Penghujahan di mana kesimpulan nampak berkemungkinan ditarik daripada premis. Kesimpulan penghujahan dalam induktif boleh juga ditarik atau dalam penghujahan induktif boleh ditarik ataupun berkemungkinan ditarik dari premis. Dan juga kesimpulannya boleh juga dibuat secara umum. Kaedah ini melihat kes-kes tertentu dalam prinsip umum dan mewujudkan teori berdasarkan fakta-fakta. Seterusnya piramid proses induktif. Ianya bermula daripada teori, seterusnya hipotesis dan juga pemantauan iaitu observe. Seterusnya adalah kepastian iaitu confirmations. Contoh yang ayat boleh saya bagi adalah pelajar yang selalu datang lambat pasti akan datang lambat lagi. Itu kesimpulan yang bersifat umum dan boleh menerbitkan prinsip atau teori disebabkan pengalaman yang dilalui sebelum ini. Disebabkan itu teori baru dan pengalaman sebelum ini, pelajar tersebut sudah datang lambat. Sekarang saya akan membicarakan subtopik yang ke-6 iaitu logic modern. Okey, secara ringkasnya, logic modern ini muncul di zaman era sains dengan cara induksi sebagai metodologi asas. Cara ini adalah berasaskan empirical studies atau dalam bentuk a posteriori, di mana ia mengkaji sebahagian fakta atau sampel-sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian penaakulan
kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek-objek yang dikaji atau tidak dikaji. Ianya juga seperti kaedah induktif, seperti yang telah dibincangkan. Kesimpulan daripada logik dan penghujaan, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik dan sesuai dengan keadaan. Surah At-Tin ayat yang keempat. Kita sebagai manusia mestilah memanfaatkan dan sentiasa mencari jalan untuk menerima ilmu. Tidak kiralah ilmu akli dan juga nakli. Maksudnya, kemahiran dalam ilmu logik dan juga penghujaan dapat memberikan banyak manfaat kepada kita manusia untuk berfikiran lebih baik dengan menggunakan cara yang betul dan juga boleh membuat keputusan dalam berfikiran logik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.